Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kerajaan yakin semua tindakan dan strategi yang sedang dan akan dilaksanakan bagi menangani isu tuntutan kumpulan Sulu akan membuahkan hasil yang positif. Tindakan termasuk penubuhan pasukan khas menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan strategi terbaik dilaksanakan. Menerusi satu kenyataan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menegaskan secara umumnya kerajaan akan memastikan kemenangan demi kepentingan dan kedaulatan negara tetap terpelihara. Dalam pada itu, pasukan khas bagi menangani isu tuntutan kumpulan Sulu menerusi mesyuarat pertama Rabu lalu, antara lain membincangkan tindakan undang-undang yang diambil kerajaan Malaysia di Sepanyol dan Perancis. Turut dibincang isu pembayaran wang serahan berjumlah RM5,300 setahun. Katanya, final award yang dikeluarkan pada 28 Februari lalu tidak menyentuh isu pengambilan wilayah atau kedaulatan Sabah oleh kumpulan Sulu. Sehubungan itu, kerajaan mengemukakan permohonan untuk membatalkan perintah eksekutor serta permohonan bagi menggantung penguatkuasaannya. Mahkamah Perancis membenarkan permohonan bagi menggantung penguatkuasaan final award itu pada 12 Julai 2022. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC hari ini mengeluarkan keputusan cadangan hasil dapatan awal siasatan berkenaan isu kenaikan harga ayam. 5 syarikat pengisar makanan berkaitan bekalan ayam telah didapati melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010 dengan terbabit perjanjian anti persaingan. Seterusnya menaikkan kuantum harga makanan ternakan itu. Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Iskandar Ismail berkata kesalahan dilakukan antara awal 2020 hingga pertengahan 2022. Jelas beliau maklumat perdagangan sensitif yang dikongsi 5 syarikat itu berpotensi mengganggu persaingan dalam pasaran. Selain itu, melalui penetapan harga pada kuantum sama yang menyebabkan kenaikan sama dalam kalangan perusahaan, pilihan pembeli dalam memilih pembekal makanan ayam yang menawarkan harga terbaik menjadi terhad. Namun pada peringkat ini, tiada syarikat boleh diandaikan telah melanggar undang-undang. Mereka berpeluang mengemukakan representasi dalam tempoh 30 hari. Setelah mendengar dan mempertimbangkan representasi bersama bukti yang dikumpul dalam proses penyiasatan, MyCC akan mengeluarkan keputusan akhir sama ada terdapat pelanggaran atau tiada pelanggaran di bawah Akta 712. Sekiranya terdapat pelanggaran, MyCC akan mengenakan penalti kewangan sehingga 10% daripada pusing ganti seluruh dunia oleh perusahaan-perusahaan tersebut sepanjang tempoh pelanggaran itu. Selain daripada penalti, MyCC juga boleh mengenakan arahan tertentu yang dianggap wajar. Saudara, langkah menjalankan kajian berhubung mekanisme harga minyak masak melalui sistem 2 peringkat bagi minyak masak domestik dan ekspor merupakan penyelesaian terbaik. Menurut penganalisis ekonomi Faiz Azmi, kajian mekanisme bagi menurunkan harga runcit minyak masak wajar dilaksana dalam usaha membantu rakyat. Kajian oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berpandukan data semasa berkaitan harga minyak masak. Satu, kita akan mengtax, kita akan mengenakan cukai ke atas minyak masak yang akan diekspor. Itu dilakukan oleh negara jiran kita sebab dia punya CPO ataupun crude palm oil tu perlu digunakan. Dia nak gunakan CPO tu di dalam negara dia sendiri. Dia nak tinggikan value dia, barulah dia ekspor. So, Malaysia boleh ambil langkah yang itu, tapi itu tidak akan membantu rakyat dari segi harga minyak masak di Malaysia ni rendah. Maknanya dia hanya akan meninggikan harga ekspor. Tapi cara lagi satu adalah dengan mengenakan subsidi lagi sekali kepada harga minyak masak yang dijual secara domestik. Jadinya isu subsidi yang selama ini kita ada tu tetap akan muncul lagi lah, di mana bila harga minyak masak yang disubsidikan tu
dijual di Malaysia pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Memang akan ada golongan-golongan, tak kisahlah secara besar-besaran, secara kumpulan ataupun secara individu yang akan membeli minyak masak dan dieksportkan ke negara dia sendiri untuk kegunaan sendiri. Yang Semalam, Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa meminta MPOB menjalankan kajian berhubung kebolehsanaan penetapan harga melalui sistem 2 peringkat bagi minyak masak kegunaan domestik dan ekspor, memandangkan produk tersebut ketika ini ditentukan melalui sistem 1 harga. Jabatan Perikanan akan bekerjasama dengan 3 institusi pengajian tinggi awam IPTA bagi meningkatkan produktiviti sektor perikanan negara. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, menerusi kerjasama itu, IPTA terlibat akan berkongsi data saintifik dan maklumat kajian berdasarkan kepakaran masing-masing. IPTA berkenaan ialah Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Utara Malaysia. Akan merancangkan lagi pertumbuhan sektor perikanan negara dan juga untuk membangunkan komuniti nelayan agar mereka ini dapat diangkat dari segi sosial dan ekonominya dan juga kajian dari segi industri itu sendiri. Jadi kita harapkan agar kajian ini akan menghasilkan agenda negara untuk membangunkan industri perikanan, sama ada industri tangkapan, perikanan tangkapan ataupun industri perikanan aquakultur. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani MOU kerjasama di Tapak Maha 2022 di Maib Serdang. Dengan jangkaan kehadiran lebih 100,000 pengunjung setiap hari, Maha 2022 pastinya memberikan cabaran kepada penganjur khususnya dari aspek keselamatan. Buat pertama kali, kamera litar tertutup CCTV dengan teknologi kecerdasan buatan AI digunakan bagi melancarkan pengurusan lalu lintas dan keselamatan pengunjung. Butirannya bersama wartawan Jelbata Robert. Tempoh 4 tahun sejak kali terakhir Maha dianjurkan pada 2018 dimanfaatkan sebaik mungkin penganjur Mardi Corp untuk menambah baik aspek keselamatan pengunjung. 118 unit CCTV dipasang di lokasi strategik di tapak acara seluas 130 hektar itu dilengkapi teknologi pintar AI membekalkan data masa sebenar pergerakan pengunjung serta lalu lintas sekaligus membendung kegiatan tidak diingini. Dia akan naik di tepi jalan dan memotong wayar pagar dan masuk secara vandalism lah, maknanya masuk secara tak betul. Dan kalau dulu kita tak dapat nak tangkap, sekarang ini dengan adanya smart connectivity ini, dengan CCTV ini, kita boleh cam muka orang yang masuk secara haram ini dan kita boleh panggil pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Jadi ini kita pentingkan keselamatan pengunjung. Menariknya, data yang dikumpul dapat dicerakin dan ditafsir bagi tujuan penambahbaikan aspek penganjuran masa hadapan. Ini merangkumi pelan tindak balas insiden jenayah dan kecemasan hinggalah kemaskini pengisian satu-satu tarikan. Dan kita juga ada satu sistem AI yang kita panggil license plate recognition, dan kita secara tepat kita boleh mengira berapakah bilangan kenderaan yang ada keluar masuk sepanjang penganjuran Maha 22. Jadi dengan itu bila kita dah ada data berkenaan dengan semua ini, bilangan pengunjung, kat mana dia orang pergi, apa tempat yang dia orang suka pergi, untuk Maha yang akan datang kita akan lebih dapat menganjurkan Maha yang lebih hebat daripada tahun 2022 dengan maklumat-maklumat yang tepat berkenaan dengan para pengunjung. Berlangsung sehingga 14 Ogos dengan tema Sekuriti Makanan untuk Masa Hadapan, Maha 2022 bakal dirasmikan Perdana Menteri esok. Sejumlah 118 kamera CCTV dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI digunakan buat julung kalinya dalam penganjuran Maha 2022. Selain bagi tujuan keselamatan di tapak seluas 130 hektar ini, data diperoleh juga digunakan bagi tujuan penambahbaikan penganjuran pada masa hadapan. Jabatan Robert, RTM.
Warisan industri kreatif sangat penting sebagai khazanah yang tidak ternilai untuk dimartabatkan di mata dunia. Iaitu antara tumpuan utama penganjuran Kembara Riuh Keluarga Malaysia edisi ketiga Riuh Now yang kini sedang berlangsung di Dataran Pahlawan Bandar Hilir, Melaka. Langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan, Ina. Baik, terima kasih Andy dan juga Meg. Untuk makluman, saya kini berada di Dataran Pahlawan Bandar Hilir, Melaka sempena dengan Kembara Riuh Keluarga Malaysia edisi ketiga Riuh Now yang telah pun bermula pada jam 4 petang tadi. Untuk makluman, Riuh Now di Melaka ini berlangsung selama 3 hari, bermula hari ini hingga Ahad, dan majlis perasmiannya akan berlangsung bila-bila masa sahaja daripada sekarang, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Untuk maklumat, saya kongsikan sedikit intipati teks ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, iaitu ekspresi kesenian dan kebudayaan mempunyai kuasa transformatif yang boleh mempengaruhi setiap lapisan masyarakat. Dan oleh sebab itu jugalah industri kreatif menjadi antara tumpuan utama dalam dasar pembangunan sebagai pemangkin pembangunan yang inklusif dan juga saksama. Kepentingan seni dan budaya juga diakui sebagai pengiktirafan yang tiada tandingannya dalam rangka kerja matlamat pembangunan mampan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan seperti mana yang dapat anda saksikan di belakang saya pada ketika ini, inilah kemeriahan dan juga keriuhan yang terdapat sempena dengan Kembara Riuh Keluarga Malaysia edisi ketiga Riuh Now yang dibawakan khas oleh My Creative Ventures ataupun My Creative yang merupakan salah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKOM. Jadi kepada seluruh keluarga Malaysia, ayuh datang beramai-ramai kita memeriahkan lagi Riuh Now yang bermula hari ini hingga Ahad dan akan berakhir jam 10 malam pada Ahad nanti. Dan untuk maklumat, malam ini juga terdapat konsert daripada artis-artis terkenal seperti Amy Search, Rafiq, Monolog dan sebagainya. Jadi sekian saja lintas langsung saya, Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan dari Dataran Pahlawan Bandar Hilir, Melaka kembali semula bersama Andy dan juga Meg di Angkasa Puri. Ya, Amalina, terima kasih untuk perkembangan dari Bandar Hilir, Melaka. Saudara, sementara itu, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM terus menjadi medium utama kerajaan untuk menyampaikan perancangan kepada umum. Dengan kejayaan program pertama di Kuala Lumpur, JAKM diteruskan di Bumi Kenyalang selepas penganjurannya di Johor, Perlis, Sabah, Terengganu, Perak dan Kelantan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Wan Ahmad Uzair Wan Sulaiman, JKM Sarawak buat julung kali menampilkan kubah planetarium oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. 80 gerai terlibat selain jualan keluarga Malaysia. Pengunjung yang ditemui menghargai usaha kerajaan tersebut. Mananya yang rasanya mahal lah. Kita stop dulu lah. Bila kita beli mana ada senang dapat kita belilah. Dalam pada itu, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak mempelawa golongan lepasan sekolah untuk berebut peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh agensi sepanjang 3 hari program itu berlangsung. Peluang kerja yang ditawarkan, dia range dia besar, luas daripada lepasan SPM sehinggalah yang dah profesional yang kehilangan kerja akibat COVID. JAKM Sarawak yang bermula hari ini menyediakan pelbagai acara dan aktiviti dengan penglibatan 28 agensi perkhidmatan awam.
bertemu kembali. Permintaan disuarakan penghantar makanan P-hailing dan pemandu e-hailing berkenaan kadar bayaran diberikan kepada mereka mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan setiausaha politiknya Khairul Nizam Muhammad Zuldin mengadakan pertemuan dengan kumpulan tersebut petang tadi bagi mendapatkan pencerahan berhubung isu yang timbul. Untuk hari ini kita dah bersama berbincang isu-isu yang masih berbangkit, kan? Masih berbangkit dan pihak PMO telah mendapatkan persetujuan daripada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan untuk berjumpa dengan wakil-wakil daripada P-hailing dan juga e-hailing supaya kita dapat selesaikan dan memberi kelegaan kepada rider dan juga driver supaya ada win-win situation lah. InsyaAllah langkah awal adalah hari Senin ni kita akan bersama dengan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Turut dibangkitkan isu lambakan penghantar makanan P-hailing dan pemandu e-hailing ketika ini. Pertumbuhan produktiviti Malaysia dijangka meningkat kepada 3.6% untuk tahun 2022. Keyakinan itu disuarakan oleh Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC, Dato' Abdul Latif Abu Seman. Lepas tahun 2021 berlaku lonjakan produktiviti daripada negatif 5.5 kita tumbuh pada 1.8. Dan pada suku tahun pertama tahun ini, pertumbuhan berlaku pada 2.7%. Itu sebab saya sebut tadi, saya yakin juga untuk tahun 2022, produktiviti negara mampu tumbuh pada 3.6%. Dan ini berpandukan kepada unjuran yang telah dibuatkan oleh Bank Negara, ya, termasuk Bank Dunia. GDP negara atau pertumbuhan ekonomi akan tumbuh di antara 5 hingga 6%. Untuk mencapai pertumbuhan produktiviti yang lebih tinggi, negara perlu menyasarkan 4 pemacu produktiviti utama iaitu bakat, teknologi, persekitaran perniagaan dan subsidi. Keperluan untuk merealisasikan potensi ekonomi industri melalui transformasi digital adalah penting untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Saudara, kumpulan M-Bank terus komited menyokong pertumbuhan industri fashion negara dengan penglibatan sebagai rakan perbankan rasmi Minggu Fashion Kuala Lumpur KLFW 2022. Ketua Pegang Eksekutif kumpulannya, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir berkata, tahun ini M-Bank turut menganjurkan simposium perniagaan fashion Connect 22. So this year kita ada special sikit. Satu lagi kita tambah what we call Fashion Connect 22, where it's not just about, financing. It's about how do you grow your business, how Malaysian local designers can get themselves to be international players, and then we have people who's done it, talking to them, encouraging them, and for the bank is how can we support and facilitate, their growth as well lah. So Seiring penganjuran KLFW 2022 turut diadakan kempen #IamMalaysian. Hasil jualan daripada kempen akan disumbangkan ke beberapa pertubuhan termasuk Yayasan Tuanku Said Putra dan Unimed. Pada hari ini kita mempertimbangkan satu pembentangan oleh Suruhanjaya Koperasi dengan membawa beberapa pengesyuran-pengesyuran untuk kita menggunakan gerakan koperasi bagi turut terlibat dalam mengedarkan beberapa produk ataupun barangan-barangan tertentu, termasuk juga barangan-barangan dalam senarai barangan kawalan melalui beberapa kaedah-kaedah yang dikemukakan pada hari ini oleh Suruhanjaya Koperasi kepada jawatan kuasa khas. Secara prinsipnya, jawatan kuasa ini menyokong untuk membuka ruang kepada penyertaan dan penglibatan gerakan koperasi bagi terlibat dalam pengedaran beberapa barangan tertentu, barang keperluan tertentu dengan
janji Suruhanjaya mereka akan membantu untuk membolehkan barang itu dijual beberapa peratus lebih murah daripada harga yang ada sekarang. Bertemu kembali. Saudara, individu berpendapatan kasar RM3,000 ke bawah kini boleh mendapatkan khidmat bantuan guaman syari'i secara percuma bagi kes mal di Mahkamah Syariah Selangor. Ya, sebelum ini syarat kelayakan gaji kasar ditetapkan pada RM1,500. Jelas Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Dr. Ahmad Syahir Makhtar, perubahan syarat bertujuan membantu lebih ramai umat Islam, khususnya golongan B40, menyelesaikan kes mal. Bantuan guaman itu selaras peranan MAIS meningkatkan kesejahteraan sosial umat Islam di Selangor. Kes yang diwakili termasuk tuntutan tunggakan nafkah anak dan tuntutan ubah perintah nafkah anak. Antara jenis-jenis kes yang diwakili adalah permohonan cerai biasa, cerai fasakh, cerai khul, iaitu tebus talak, cerai taklid, pengesahan lafaz cerai, pengesahan lafaz wujub, poligami, iaitu hanya mewakili defendant sahaja, nusyus, wali hakim, wali enggan, farak nikah, pengesahan nikah dan pengesahan sah taraf anak, permohonan tuntutan kebenaran poligami, iaitu bagi defendant sahaja, tuntutan nafkah anak, tuntutan tunggakan nafkah anak dan tuntutan ubah perintah nafkah anak. Syarat kelayakan lain termasuk pemohon warga negara Malaysia dan lulus temuduga penilaian kewajaran kes. Maklumat lanjut dan borang permohonan boleh didapati di laman sesawang dan talian tertera. Kementerian Kesihatan KKM hanya menerima 31 laporan kesan mudarat berikutan imunisasi AEFI vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak di negara ini yang diklasifikasikan sebagai serius setakat ini. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, jumlah itu diperoleh daripada keseluruhan 1.76 juta atau 49.8% kanak-kanak yang sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Jelas beliau, majoriti kes AEFI yang dilaporkan adalah kes tidak serius seperti demam, sakit otot dan lenguh di tempat suntikan yang sering berlaku selepas divaksinasi. 31 kes yang serius ni masuk hospital dan telah dirawat dan balik. Dan yang ribu lagi tu adalah yang ringan. Jadi kita tak payah bimbang yang tu. Saya nak nyatakan hari ini, vaksin yang kita guna adalah sangat selamat. Malah kita patut bagi anak kita vaksinasi supaya melindungi daripada jangkitan kuman ini dan juga keterukan penyakit COVID ini. Sarawak mendahului kadar penerimaan vaksinasi kanak-kanak tertinggi dengan merekodkan 99%, manakala Kelantan, Terengganu masih rendah iaitu di bawah 20%. Saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama Syairul Islam. Silakan Syairul. Baik, terima kasih. Malaysia raih pingat emas keempat Sukan Commonwealth 2022. Debaran aksi separuh akhir Piala FA dirasai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Jaguh powerlifting negara Bonnie Buni Augustin menceriakan Kam Malaysia pada Sukan Commonwealth 2022 apabila menghadiahkan pingat emas keempat. Pencapaian itu diraih menerusi kategori lightweight bawah 72 kilogram.
Bonnie tidak berdepan masalah untuk mengungguli kategori tersebut, malah turut mencipta rekod baharu temasya itu dengan 154.6 mata keseluruhan. Atlet kelahiran Sarawak itu mudah melakukan angkatan 210 kg pada sesi pertama, 216 kg pada angkatan kedua dan 220 kg pada angkatan terakhir. Kejayaan itu menyaksikan Bonnie muncul atlet Malaysia pertama meraih emas dalam acara berkenaan pada Tamasya Commonwealth. Pingat perak dimenangi atlet tuan rumah Mak Swan dengan 147.6 mata, manakala gangsa milik Innocent Mandi dari Nigeria. Kecemerlangan di Lakar Bonnie turut mendapat perhatian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan ucapan tahniah kepada atlet powerlifting negara itu. Turut menzahirkan ucapan tahniah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah. Dalam hari itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan di Facebook rasminya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada Bonnie susulan pencapaian yang membanggakan buat negara. Satu pingat perak turut diraih hari ini menerusi acara terjun 3 meter papan anjal seirama lelaki. Gandingan atlet terjun negara Muhammad Syafiq Putih dan Gabriel Gilbert Dime menamatkan aksi di tempat kedua acara tersebut dengan catatan 376.77 mata. Dalam saingan di Pusat Akuatik Sunwell menyaksikan Muhammad Syafiq dan Gabriel hanya dibezakan 61.56 mata dengan pemenang pingat emas dari England, Jack Rother, Anthony Harding yang mengumpul 438.33 mata selepas 6 terjunan. Sepanjang saingan akhir tersebut, Muhammad Syafiq dan Gabriel paling banyak mengumpul mata ketika terjunan ketiga dengan 73.80 mata selepas melakukan disiplin inward 2.5 somersault. Aksi konsisten terus dipamerkan mereka sehingga terjunan ke-6. Pingat gangsa acara tersebut menjadi milik pasangan dari Australia, Shizing Lee dan Shamel Frika dengan 374.52 mata. Baik, masih perkembangan Sukan Commonwealth di Birmingham, hasrat kontingen Malaysia untuk menambah koleksi pingat menerusi acara 10 meter platform wanita tidak kesampaian apabila Datuk Pandelela Rinong sekadar menamatkan aksi di tempat ke-11. Dalam aksi final di Pusat Akuatik Sunwell awal pagi tadi, Datuk Pandelela menamatkan saingan 5 terjunan dengan 260 mata keseluruhan. Atlet berusia 29 tahun itu berjaya melakukan terjunan kemas pada 3 terjunan pertama namun gagal menarik perhatian juri sewaktu 2 terjunan terakhir apabila hanya mengumpul 33.60 mata dan 44.80 mata. Emas menjadi milik penerjun tuan rumah Andrea Spondolini-Suwix, manakala rakan senegaranya Louis Nelson memenangi pingat perak dan Silisera McKay dari Canada Gangsa. Dalam hari itu, aksi konsisten dipamerkan oleh beregu badminton lelaki negara Chan Peng Sun, Tan Kian Meng apabila mara ke pusingan 16 akhir selepas mudah mendewaskan pasangan Mauritius artis lubah Georges Julian Paul straight set 21-12, 21-11. Selepas ini, Chan Peng Sun, Tan Kian Meng bakal berdepan gandingan Scotland Alexander Allen Hall di pusingan 16 awal pagi esok. Aksi olahraga pula menyaksikan pemegang rekod 200 meter kebangsaan Russell Alexander Nasir Taib mencapai matlamatnya pada penampilan sulung Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila layak ke pusingan separuh akhir acara 200 meter awal pagi esok. Dalam aksi pusingan awal, Russell mencatat 21.13 saat sekaligus muncul pelari kedua terpantas pada pusingan pertama saringan ke-7 semalam. Berdasarkan format pertandingan, hanya 2 pelari terpantas dalam setiap saringan layak ke separuh akhir.
Sementara itu dalam saingan pingpong, bergu lelaki menyaksikan wakil negara Leong Chee Feng Lee Hong Yi gagal mara ke pusingan 16 selepas tewas menentang gandingan Singapura Clarence Chiu Ethan Poh dengan keputusan 1-3. Chee Feng Hong Yi hanya meraih satu kemenangan pada aksi kedua dengan keputusan 12-10, manakala baki 3 lagi perlawanan memihak gandingan dari Singapura tersebut. Mudah untuk pasangan Singapura. Menjelang aksi final acara terjun 10 meter platform seirama wanita pada awal pagi esok, Datuk Pandelela Rinong dan pasangannya Nur Dabita Sabri tekad mempamerkan aksi terbaik dalam saingan di Pusat Akuatik Sandwell. Jelas Datuk Pandelela, beliau akan cuba memperbaiki prestasinya terutama selepas aksi kurang meyakinkan dalam acara 10 meter platform wanita. Menurut beliau, faktor keletihan menjadi punca beraksi di bawah prestasi sebenar dalam saingan akhir awal pagi tadi. Saya akan cuba untuk buat yang perbaiki kesilapan yang seperti hari ini dan saya akan cuba untuk buat lebih baik untuk event saya seterusnya dengan Dabita Sabri. As usual, diving apa-apa pun boleh terjadi and it's also a subjective sport. Jadi yang saya boleh buat ialah untuk cuba bagi persembahan yang konsisten dan buat bagi yang terbaik lah. Saudara, berikut adalah carta kutipan pingat 10 negara teratas pada Sukan Commonwealth 2022 setakat pukul 8 malam. Baik, kita beralih ke sukan berbasikal. Pelumba berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Harum tekad mengekalkan momentum cemerlang pada kejohanan berbasikal trek dunia Oktober depan. Jelas beliau, kejohanan dunia itu bakal menjadi medan persediaan terbaiknya dalam misi layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. So hopefully macam saya cakap lah, saya nak go one step at a time. Saya nak layakkan diri ke final dulu and then dekat final tu we'll see lah apa yang berlaku nanti. Kejayaan Shah Firdaus memenangi gangsa acara Kirin pada Sukan Commonwealth 2022 menamatkan penantian 8 tahun negara meraih pingat dalam acara itu. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat dalam acara Kirin ialah menerusi penyertaan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang yang merangkul gangsa pada 2014 di Glasgow. Sementara itu, Datuk Azizul Hasni Awang akui kejayaan Shah Firdaus membuktikan pelumba berusia 26 tahun itu kini telah berada di tahap prestasi terbaik. Menerusi catatan di laman sosial peribadi Datuk Azizul Hasni, beliau optimis Shah Firdaus mampu melakar kejutan dalam penyertaan Sukan Olimpik Paris 2024. Jelas Datuk Azizul Hasni memenangi pingat pada Sukan Commonwealth bukan satu tugas mudah kerana tahap persaingan yang cukup tinggi daripada semua pelumba. Baik, ini pula melibatkan aksi Piala FA. Rekod cemerlang tanpa tewas di tempat sendiri tidak akan menjadikan Terengganu TFC sebagai pasukan pilihan menjelang aksi separuh akhir bertemu Selangor malam esok. Itu tegas Ketua Jurulatihnya Muhammad Nafuzizin meskipun anak buahnya melakar 7 kemenangan dan 2 seri di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin sepanjang musim ini. Menurut Nafuzi, peluang kedua-dua pasukan untuk menang pada pertemuan malam esok masih seimbang. Namun, pengendali berusia 44 tahun itu akan bertaruhkan barisan terkuat dengan menurunkan hampir kesemua pemain utama yang bebas daripada kecederaan dan masalah kesihatan. Kita tengok dari segi performance Selangor, bagi saya tahun ini adalah lagi baik berbanding sebelum ni. Kita tengok walaupun keputusan Selangor tewas, tetapi dari segi performance, dari segi chances dia skor untuk sekalian dia menjadikan gol, saya rasa pasukan yang baiklah, bukannya jaminan yang untuk kita akan menang. Yang penting kita preparation kita untuk persediaan dengan Selangor tu yang penting. Nafuzi turut mengakui pasukannya tetap menghormati Selangor yang mampu mengejutkan mereka di laman sendiri. Ini kerana jelas Nafuzi, The Red Giants merupakan pasukan yang serba lengkap di semua posisi. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 5 Ogos 2022. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.
Detik cemas 12 individu bila roller coaster dinaiki terhenti secara tiba-tiba. Saksikan paparannya dalam hashtag. Gara-gara roller coaster terhenti secara tiba-tiba, 12 individu berdepan detik cemas terperangkap dalam posisi menegak. Mereka terperangkap dalam posisi mendebarkan itu selama lebih 1 jam pada ketinggian kira-kira 50 meter di ruang udara. Kejadian berlaku di sebuah taman di Madrid, Sepanyol Rabu lalu. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seekor gajah putih yang jarang ditemui selamat dilahirkan di Rakhine, Myanmar. Kelahiran gajah putih terbabit disifatkan sebagai sesuatu yang bertuah. Haiwan seberat 80 kg dan setinggi 70 cm itu dilapor memiliki 7 ciri ditetapkan bagi penakrifan gajah putih yang jarang ditemui. Difahamkan terdapat sekurang-kurangnya 6 ekor gajah putih yang dibela di Myanmar, kebanyakannya di Rakhine dan Irrawaddy. Kanak-kanak kembar siam dari Brazil yang bercantum kepala berjaya dipisahkan dengan bantuan pakar bedah neuro dari Britain. Bernardo dan Arthur Lima dilahirkan dengan otak bercantum menjalani pembedahan di Rio de Janeiro. Pembedahan pasangan kembar berusia 3 tahun itu